pada hari ini saya berada di kawasan Tugu Peringatan Tun Fuad Stephen, dan apa yang kita dapat ketahui dalam sejarahnya, beliau adalah seorang pemimpin yang telah berjuang untuk hak-hak Sabah. Dan inilah yang akan kita ketahui hari ini mengenai kemerdekaan dan perjanjian Malaysia. Dan kita akan mengetahui juga bagaimanakah negara Malaysia ini terbentuk melalui beberapa temu bual yang saya telah buat. Borneo Utara, yaitu nama Sabah sebelum menjadi sebahagian wilayah dalam Persekutuan Malaysia, telah memperolehi kemerdekaannya daripada Great Britain pada 31 Ogos tahun 1963. Ini berarti Sabah betul-betul merdeka dan menikmati kemerdekaan yang tulen pada hari berkenaan. Pada 16 September 1963, Sabah telah bergabung dengan Malaya, Singapura dan Sarawak untuk membentuk sebuah negara yang baru bernama Malaysia. Bagi saya, Sabah telah kehilangan satu peluang yang tidak berulang lagi untuk menjadi sebuah negara yang betul-betul merdeka dan berdaulat, yang boleh mengawal dan menentukan destininya sendiri, dan mempunyai satu kursi di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. On 16 September 1963, Sabah lost its only opportunity to experience to be a truly independent and sovereign nation, able to determine its own destiny with its own seat at the United Nations General Assembly. Kini, Sabah hanya merupakan salah sebuah negeri daripada 13 negeri di Malaysia. Keadaan ini jauh berbeza daripada situasi kalau Sabah menjadi sebuah negara tersendiri dan berasingan. Sebelum menyertai Malaysia, Sabah merupakan seekor ikan yang besar dalam satu kolam yang kecil. Sekarang, Sabah merupakan seekor ikan yang kecil dalam kolam yang besar. Tarikh Hari Kemerdekaan Malaya ialah 31 Ogos tahun 1957. Bagi Sabah, 31 Ogos 1963 dan Sarawak 22 Julai 1963. Jadi bagi saya, lebih sesuai dan lebih adil bagi tiap-tiap wilayah ini merayakan hari kemerdekaan masing-masing. Sama ada merayakan hari kemerdekaan itu atau tidak adalah terpulang kepada wilayah Malaya, Sabah dan Sarawak. Yang menjadi fakta yang tidak dapat dinafikan ialah ketiga-tiga wilayah ini mempunyai tarikh kemerdekaan yang berlainan. Dalam keadaan seperti ini, bagi merayakan hari kemerdekaan pada tarikh dan hari yang sama bagi keseluruhan Malaysia tidak mencerminkan kedudukan dan fakta yang sebenar. Tambahan pula, ini akan menguatkan persepsi orang-orang Sabah bahawa Malaya telah mengambil alih sebagai penjajah daripada Great Britain.
sejauh mana negeri Sabah ada kaitan. Soalannya, mengapa kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-55? Sedangkan Malaysia hanya berumur 49 tahun. Bagi saya ini tidak ada logik. Ini juga menunjukkan bahawa sejauh mana kerajaan pusat ada kaitan, yang paling penting dan lebih penting ialah Malaya dan bukan Malaysia. Ini merupakan dalam bahasa Inggeris distortion of facts by the people in power, atau pemotongan fakta-fakta sejarah oleh orang-orang yang berkuasa. Apa yang lebih penting bagi menyatu padukan negara ialah merayakan 16 September sebagai hari Malaysia, kerana pada 16 September tahun 1963 wujudnya sebuah negara yang baru yang kita kenali sebagai Malaysia. Malangnya, kerajaan persekutuan telah mengambil masa selama 46 tahun hanya untuk menerima dan mengiktiraf 16 September sebagai Hari Malaysia. Sebelum ini, yang diberi perhatian ialah Hari Kemerdekaan Malaya, yaitu 31 Ogos tahun 1957. Jadi, nampaknya kepentingan negeri Sabah dan Sarawak dipinggirkan dan diketepikan. Saya bercakap ini adalah secara peribadi dan sebagai